Cuba tengok semekin ni, ya Allah. Yang hebatnya orang Somalia, walaupun ditimpa musibah, bula, perang saudara, tapi semua bertudung perempuan dia. Tudung labuh-labuh pula tu. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan bula, makanan tak ada, kemarau panjang, semua bertudung. Riba anak nunggu makanan pada kita. Malaysia ni punya mewah, ramai tak bertudung. Bayangkan kalau datang ke buluran kemarau, agak-agak nak bertudung tak yang tak bertudung. Rasa-rasa yang bertudung membuka, ya lemah aku, kata dia. Apa tu? Pujian pada wanita Somalia, tuan-tuan. Yang kedua, dema tu walaupun bula, tapi anak semua ada. Semua anak kecil, gendong anak kecil. Saya kadang-kadang tanya, bila masa dia ni buat? Dengan ayah tak ada apa, tak ada makan, tak ada anak, ada juga. Hebat benar dia, tuan-tuan. Kita ni kalau fikir kemarau lah, ayah tak ada apa-apa benda, tak fikir orang. Dia sempat lagi, tuan-tuan. Allah. Cuba tengok kita di Malaysia ni, air banyak, makanan banyak. Mana ada riba anak? Mana ada, tuan-tuan? Relax, tak ada riba anak pun, tuan-tuan. Somalia dengan ayah tak ada apa, tak ada anak, semua kecil-kecil mereka ni. Produktif dan macam-macam lah, efektif, progresif. Baik, di sini disebut kepada kita orang miskin. Kenapa yang kita kena sayang orang miskin? Kerana doa. Orang miskin doanya mustajab. Duduk dengan orang miskin barakah. Nabi Muhammad kalau dia pergi mana-mana, dia akan cari orang miskin. Sayyidina Umar malam-malam dia ronda cari orang miskin. Dia hantar bantuan pada orang miskin malam-malam. Bukan orang miskin cari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang cari orang miskin. Kita sekarang ni suruh rakyat pergi cari YB. Patutnya YB turun padang cari mana orang miskin. Ini bila keluar dalam TV3, Karam Singh buat keluar, kita marah. Arakan pagar, pagar makan padi. Tak betul, tak betul dia punya peribahasa tu. Kita pun tak tahu. Pandai Singh ni. Tak betul, tak betul kita pun tak tahu. Umpama anak dalam belukar, kita pun tak tahu. Sepatutnya tuan-tuan, pemimpin kena turun padang. Malam-malam turun cari, siang-siang jumpa Tok Ketua mana rumah orang miskin. Tok Ketua pun kena cari, Tok Pengulu pun kena cari. Jangan bila keluar dalam TV, wartawan tanya kenapa tidak ada bantuan Datuk? Atau dia memang tak ada jumpa saya? Macam mana dia memang nak jumpa? Dia memang tak ada kaki. Kaki dua-duanya kudung. Macam mana nak jumpa tingkat 2 pejabat Datuk? Setengah orang ni. Sebab tu nak jadi pemimpin bukannya senang. Besok Allah siasat. Kenapa kamu tak tolong mereka? Sayyidina Umar tiap-tiap malam jalan, malah dia masak untuk orang-orang miskin, disuapnya pada anak-anak yatim. Ini contoh daripada pimpinan untuk menjaga orang-orang miskin, sebab doanya mustajab. Sebab tu kalau tuan-tuan nak berjaya, kena buat untuk bahagia untuk miskin, kena buat. Kalau kita masak makanan, ada bahagia untuk orang miskin dalam kampung kita. Bila mereka dapat, mereka doa. Baik tuan kedai ni, alhamdulillah lah, tiap-tiap hari bagi aku roti canai, murahlah rezeki dia. Mereka doa dengan penuh ikhlas, insya-Allah kita dapat barakah. Jadi mana-mana abang-abang, akak-akak yang berniaga ni ada peruntukan. Mungkin 1%, 5% daripada masakan, makanan, duit kita untuk fakir miskin. Yang kedua, yang ketiga, kenapa? Sebab saya kata dah tadi, Nabi Muhammad dia suka cari orang miskin. Bila ada jamuan, Nabi Muhammad cari orang miskin, dan Nabi Muhammad akan duduk makan setalam, sedulang dengan orang-orang miskin. Nabi katakan, kalau buat kenduri, panggil orang miskin. Kalau buat kenduri, jangan lupa panggil orang miskin. Nombor 2, jangan lupa panggil anak yatim. Bila dua-dua ni datang, barakah kenduri kita. Jangan panggil 2 orang ni. Ahli maksiat jangan panggil. Yang kedua, jangan panggil orang kaya yang sombong. Kerana kamu panggil orang kaya yang sombong, menyakitkan hati kamu. Kamu panggil orang maksiat makan kenduri kamu, kamu tanggung syubhah atas maksiat yang dia buat. Sebab kamu jamu dia makan sampai dia jadi sihat, boleh buat maksiat. Dia berhati-hati tuan-tuan. 2 benda ni. Nabi Muhammad bila dah makan, Nabi Muhammad akan
Makan. Kadang-kadang Nabi kuis makanan tu. Nabi kuis. Nabi tanya, tak ada labu ke? Nabi tanya pada orang yang masak, labu tak ada ke? Kegemaran Rasulullah ialah makan labu. Kita bila jamu labu macam, makanlah sayur labu tu kat no. Hiduplah, tak berani aku. Belum makan udah angin. Astaghfirullahalazim. Aku tak makan lah, tak berani lah, kan tak boleh tidur malam, kata dia, tarik urat belikat, kata dia. Padahal Rasulullah makan labu. Kenapa disuruh makan labu? Tuan-tuan buka dalam kitab. Labu tu menyejukkan hati. Kalau tuan-tuan panas, tuan-tuan nak marah selalu, bagi makan labu. Ya, suami akak-akak ni panas baran, jamu labu selalu. Buat bubur, buat pengat, buatlah, buat sayur labu, masak lemak labu. Daripada panah baran, dia bertukar ke berangin. Lagi terus dah. Cubalah buat, insya-Allah. Akak-akak yang mana putih tunang, makan labu. Dengan labu tu menyejukkan hati, insya-Allah tak ada marah. Ini kadang-kadang bila kita peras, kita perah menonggeng, kita kecewa, putih tunang, kita dalam bilik, berkurung, berkuap dalam bilik. Kerja tak bagi makan, tidak, duduk, muka diterap ke bantai. Putih tunang. Oh ya Allah, macam end of the world. Dengan sebabnya putih tunang, dia empuknya tangan dekat tilam tu, jantan tak guna, jantan tak guna. Mak kena bagi nasihat, kamu baru putih tunang, relax ah. Bukannya kahwin lagi. Lain kalau kamu kena cerai anak 8. Kamu tunang baru 2 bulan. Tak kena dekat mak tak apa. Apa tak kena ke aku pula? Aku dulu 8 kali putih tunang tahu. Saya putih tunang, saya tunang putih balik. Relax je. Rupa-rupanya Allah nak bagi orang yang baik macam bapak kamu pada mak. Kalau lah mak kahwin dengan suami mak tunang nombor 1, belum tentu lagi dapat bapak kamu yang baik. Dengan kamu belum tentu dapat lagi. Tapi dengan sebab mak putih tunang putih, akhirnya mak dapat yang terbaik Allah bagi. Tu bapak kamu. Ada pernah menjawab bila mak marah dia? Punya baik bapak kamu tu. Apa poek pun tidak. Iyalah dia bisu. Ni tuan-tuan, kena bagi semangat. Ini kadang-kadang subhanallah diikutkan perasaan. Mak tu tolong perangat anak lagi. Geram betul lah. Dulu masa bertunang ya datang. Macam ini buat pada anak aku. Lagilah anak tu panas baran. Lagilah anak tu kecewa. Patutnya kita pujuk, relax lah. Dah tak ada jodoh ya oi. Kita ni biar kita kahwin dengan orang yang nak pada kita. Bukan orang yang kita nak pada dia. Sekarang ni dia tak nak pada kamu, sabar je lah. Doakan pada Allah, gantikan orang lebih baik daripada tunang kamu tu. Doa, Allah dengar. Bangun semayang malam, jangan tidur semayang, tidak apa tidak. Mak tengok dah seminggu kamu tak semayang. Uzur. Mak lupa kata dia. Kan? Kena cakap. Baik, yang keempat, kenapa kita kena baik dengan orang miskin? Kerana baik dengan orang miskin ni tuan-tuan, Allah memberikan rezeki kepada kita. Bila tuan-tuan sedekah, bila tuan-tuan sambung silaturahim dengan orang miskin, insya-Allah tuan-tuan, Allah panjangkan umur dan Allah murahkan rezeki pada kita. Kerana orang miskin ni tuan-tuan, maksud miskin di sini miskin yang semayang ya. Kalau miskin tu dia pun tak semayang, henti ke lah. Ya, dengan tikam nombor lah, apalah tak bayar lah. Ni miskin yang tawaduk. Sebab orang miskin inilah tuan-tuan yang bekerja dalam masjid. Cuba tuan-tuan tengok. Orang yang bekerja dalam masjid, yang duk jaga parking masjid, yang duk cuci jamban masjid, yang duk bersihkan masjid, yang cuci kapet masjid, siapa? Cuba tuan-tuan tengok. Mulianya. Sebab itu orang-orang macam ini, dosa tak ada. Tiap-tiap hari bersih kapet, bersih tandas, cuci masjid. Dan mereka lah orang yang paling balik lambat. Kita habis-habis semayang, calik but. Demo tak lagi tuan-tuan, tutup tingkap sana, tutup, last sekali tutup pintu pagar. Kadang-kadang bila buat kenduri, demo last sekali basuh pinggan. Ya, berselok kain basuh pinggan. Dapatlah upah
2 bungkus nasi dengan lauk. Orang miskin kebanyakan dia. Orang macam inilah tuan-tuan bawa air. Mana air tak ada. Bawa botol air ni pergi jampi dia. Minta lah anak saya nak periksa ni hujung tahun ni. Kadang-kadang mustajab doa dia sebab dia ni orang baik. Orang bersih masjid. Saya pernah pergi satu masjid, tidak ada orang yang cuci masjid. Sebab semua yang pencen ialah pencen Division 1. Siapa nak cuci masjid? Tak cicak siapa nak kutip. Akhirnya import pekerja Indonesia untuk jadi tok siap. Takkan Datuk nak cuci tak cicak? Sudah. Berani tuan-tuan suruh Datuk. Datuk tak cicak tu. Datuk yang tawaduk aja pergi cuci. Saya ni Datuk, kamu tahu. Masya Allah. Dia tak tahu kalau kita membersihkan masjid, Allah sediakan satu bidadari, satu mahligai untuk kita. Satu tek cicak kita bersihkan daripada masjid, satu bidadari, satu mahligai dalam syurga. Dia tuan-tuan lepas ni berebut tek cicak. Tek cicak. Ini menong tengok tek cicak. Dia komplainnya, inilah kerja tok siap. Elah nak bersih tidak? Jangan kata kat dia, baik kita bersihkan. Dapat kita. Malam-malam tuan-tuan pergi ke tandas, cuci tandas. Besok semayang subuh orang datang semayang, bersih tandas. Insya-Allah kebaikan ini. Yang ni yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Di samping itu tidak ditinggalkan pula mengajak mereka berusaha dalam bidangnya masing-masing dan membantu mereka untuk menghasilkan dengan memberikan pimpinan atau modal yang diperlukan. Ya, macam pepatah Cina sebut, janganlah asyik bagi ikan pada orang susah, bagilah joran pada mereka supaya mereka boleh berusaha. Jangan mereka duduk di rumah tiap-tiap hari hantar ikan, akhirnya mereka jadi lemak. Bagikan mereka kail, bagikan mereka tali kail, bagikan mereka joran, suruh mereka berusaha. Modalnya kita bagi, kamu buat. Jadi tuan-tuan, nombor 1, Nabi kata hendaklah kita sayang fakir miskin dan hendaklah kita campur dengan mereka. Cuma di sini kita kena ingat, miskin ada banyak kategori, ada banyak jenis. Pertamanya miskin harta, orang yang tidak ada wang ataupun ada wang tapi tak cukup untuk perbelanjaan dia. Ini miskin harta. Cara bantuan dia, kita bagi bantuan, makan minum, duit ringgit, pakaian. Dan saya sebut pada tuan-tuan banyak kali, kalau nak bagi barang pada orang miskin, bagi yang terbaik. Bagi kuih raya yang masih elok. Ini udah kuih raya udah habis expired dah tarikh dia. Lagi besok mati tarikhnya. Hantar biskut semprit tak habis raya. Assalamualaikum. Nak hantar kuih. Alhamdulillah dapat semprit. Dia bukannya baca expired date tu, 3 Oktober. Makan boleh makan lagi, dia boleh makan lagi, cirit-birit nama Allah tu. Dah lah miskin. Ada setengah orang, kalau orang miskin tu bajunya buruk, kita kumpulkan baju, bubuh dalam kotak. Baju anak yang tak pakai, baju isteri yang tak pakai, bubuh. Kain pelikat, kain batik yang buruk, bagi kat dia orang. Kesian dekat dia orang. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang bagi pada tuan-tuan kain baju kurung tahun 84, kembang yang kain baju kurung tu. Kan fashion 84 semuanya kembang belakang. Bagilah yang sekarang ni kebarung, baju kurung yang cantik-cantik. Ini bagi seluar dalam ni. Ni getah putih. Menor miskin tu besar gila kata dia. Dia kata boleh pakai lagi ya hoi. Kamu tukar getah aja. Getah aja putih tu, yang lain elok lagi kata dia. Satu hair pula dia nak beli getah kena jahit tu. Tu yang dia ambil pin. Dia pakai ikat. Pi masjid Nasriyah. Keluar bangun, duduk bangun. Terbuka pin londeh. Siapa punya seluar ni kata dia. Sampai besok lah orang tak ambil tuan-tuan. Jadi bagilah ya elok beli kat supermarket yang dalam plastik, dalam kotak, kain pelikat mangga. Bagi dekat dia. Ini bagi kain pelikat lah arwah suami punya tu dia. Arwah tuan-tuan. Kita nak pakai pun takut. Orang mati punya kain.
Ni tabiat kita ni. Bagikan orang mati pada orang menung dia nak pakai tak pakai, nak pakai tak pakai. Cuba pakai beli yang elok-elok. Tuan-tuan datanglah rumah saya. Saya semua dapat. Bantal orang mati. Tika orang mati. Kain batik pelekat orang mati. Ya, bila saya baca telekeh mandi mayat dia berbagilah. Ini ustaz, arwah suami punya kain pelekat, ambil lah. Alhamdulillah. Ya, tak payah beli kain saya banyak kain orang mati. Ya, bantal yang balang keranda tak, bantal mayat tak. Bantal tu dapat kat saya. Jadi tuan-tuan kalau tidur rumah saya jamu bantal itulah. Jadi kalau mimpi faham sendirilah ya. Seronok tuan-tuan, untung saya. Dulu orang bagi pinggan ada bergula, ada beras dulu-dulu. Sekarang tak ada dah. Dulu pinggan putih Cina tak? Berberai ikat dengan tali apa? Sapu tangan 4 segi tu. Sekarang dah tak ada. Dulu seronok benar tuan-tuan. Buat balik ke rumah. Hoi ni. Seronok rupanya orang mati ni tuan-tuan. Kaya pada orang hidup. Baik, yang kedua. Nabi pesan. Nabi kata wa an anzura ila man huwa asfalu minni. Di dalam hal dunia, hendaklah kita memandang kepada orang yang keadaan ekonominya berada di bawah apa yang kita miliki. Jangan sesekali memandang kepada orang yang keadaan ekonominya di atas pada kita. Nombor 2, Nabi pesan, jangan kita tengok orang yang di atas pada kita daripada sudut keuangan. Hendaklah kita memandang orang yang di bawah kita. InsyaAllah kita akan redha. Bila tuan-tuan tengok orang kaya pada tuan-tuan, maka tak seronoklah apa yang tuan-tuan ada. Nabi pesan dalam bab dunia, tengoklah orang yang bawah pada kita. Tengoklah orang yang miskin pada kita. Jangan tengok orang yang banyak duit. Kalahlah kita. Yang itu yang jadi tak seronok duduk dalam rumah. Kita tengok rumah orang yang hebat-hebat, dia banyak duit, berjuta. Kita tak ada duit. Rumah sekarang pun dah okey dah, 3 bilik, 2 bilik air, rumah teres. Dah lah. Gaji suami kita 2,400. Kita tak ada gaji. Bayar hutang sana, tolak anak asrama, anak balance sebulan 250. Rumah pula selesa, ada bilik air 2, dapur 1, bilik tidur 3. Dah lah. Jangan tengok orang yang benggelau. Udah pergi dia apa? Venice, mana makan? Jalan nak ke Teluk Batik Venice sebelah kiri ni, ya Allah abang rumah. Atas dia pun banyak duit. Biarlah. Kita sekarang dah ada dah. Bila tuan-tuan tengok rumah dia rumah kita tak seronok. Tak seronok dah rumah kita. Tu yang silap tu. Tengok orang yang tak ada rumah. Kena melawat orang tak ada rumah. Kesian duduk buat bangsal. Kita ada 3 bilik non. Cuma tengok pondok dia pondok Ustaz Kazim. Cuma tengok 20 kali 10 aja. Itu pun besar lah. Ada satu pondok lagi kecil 4 kali 6. Mu tahu. Nak bangun mu tahu.